بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Mash'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya. Sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia. Dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah amat cepat hitungannya. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji, dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan penyempurna terhadap hukum hakam haji yang telah kita jelaskan dan telah kita tafsirkan semalam. Kalau semalam bermula daripada ayat 196 sehingga 197 menceritakan tentang kewajiban haji dan umrah,
dan menyebut beberapa hukum-hukum, keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah dan juga dam yang perlu dibayar. Kemudian menjelaskan tentang musim-musim haji atau bulan-bulan yang mana diwajibkan haji dan menyebut beberapa larangan yang asas. Bila mana seorang difardukan, diwajibkan haji, maka jangan dia melakukan perkara-perkara larangan-larangan haji. Termasuklah berbalah. Dan bila sebut tentang berbalah, pasti kebanyakan yang mendengar ayat ini merasakan bahawa dengan menunaikan ibadat haji tidak boleh berniaga. Dengan keadaan memakai ihram, dengan keadaan memang berniat melakukan umrah dan melakukan umrah, maka tak boleh berniaga. Kena fokus kepada ibadat sahaja. Seolah-olah macam adanya larangan berniaga ketika berihram. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa tiada larangan tersebut. Bila mana ayat Allah menyebut tentang jangan berbalah ketika musim haji. Dan kita tahu di antara perkara menyebabkan kita berbalah ialah jual beli. Kerana seorang nak harga yang lebih rendah, yang ni nak harga yang lebih tinggi di kalangan penjual, rasa ditipu dan juga lain-lain keadaan muamalah, maka mewujudkan perbalahan, seolah-olah menyangka bahawa tak boleh berniaga. Maka Allah Ta'ala jawab dengan firman-Nya, laisa alaikum junahun, tidak menjadi salah ke atas kamu, antabtagu fadlan min rabbikum, untuk kamu mencari rezeki daripada kurniaan Tuhanmu. Makna ayat ini ialah tiada larangan berniaga dalam musim haji. Tiada larangan berniaga ketika memakai ihram. Tiada larangan untuk mencari rezeki ketika mana berada sepanjang musim haji. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, itu ayat 198. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adalah pasal Ukas, pasal Mijannah, pasal Zulmajas, merupakan pasal-pasal zaman jahiliah yang mereka merasa berdosa bila berniaga pada musim haji. Kerana pasal ni dah wujud lama. Itu pasal Ukas, Mijannah, Zulmajas. Ini pasal-pasal yang berada dekat Mekah, yang berada dekat Mina, yang berada dalam kawasan manasik haji. Lalu mereka tahu benda pasal ni sudah wujud semenjak zaman jahiliah. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, waktu mana menunaikan haji, mereka bimbang ini adalah peninggalan jahiliah yang dilarang. Sebagaimana dahulu kita ceritakan, bila para sahabat bimbang untuk melakukan sa'i. Kerana di situ adanya berhala Isaf dan juga Na'ilah. Maka Allah menjelaskan bahawa sa'i termasuk dalam rukun haji dan umrah. Supaya dilakukannya, disempurnakannya. Maka demikian juga bila para sahabat menyangka pasal-pasal yang sudah ada semenjak zaman jahiliah, berarti pada musim haji mereka tak boleh masuk pasal ni. Tak boleh berniaga di pasal ini. Dalam keadaan mereka masih berihram. Sama ada memakaikan ihram ataupun tidak. Kadang-kadang kita berihram dalam keadaan tidak memakai ihram. Sebab kita belum tahallul yang kedua. Sebab dalam tempoh kita menunggu melontar jamarat. Waktu mana kita bermabit di Mina, kita masih dalam ihram dengan maksud belum sempurna pembebasan kita daripada larangan ihram. Kita mungkin baru tahallul yang pertama. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dengan turun ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak salah untuk kamu masuk ke pasal-pasal ini pada musim haji. Even nak berniaga pun boleh. Walau dalam keadaan ihram boleh berniaga, boleh. Orang nak berniaga handphone ke, dia nak berniaga top up ke, dia pakai ihram ni tapi niaga top up dekat airport, niaga top up dekat khemah-khemah jemaah, atau berniaga karipak, bawa karipak daripada Malaysia, atau sambil-sambil berniaga roti canai, atau bawa lah makanan, bawa serunding daging. Tengok jemaah-jemaah haji macam tak berapa selera makan, kita pun jual serunding, kita dah bawa daripada Malaysia. Dan kadang kita pakai ihram ni, boleh tak? Boleh. Bukan larangan haji, harus dibenarkan berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa daripada Abi Umamah At-Taimi berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, inna nakri
Fahal lana min hajj? Kami pada musim haji, kami sewakan kenderaan kami. Apakah kami boleh pahala haji? Musim haji ni, dalam keadaan berihram ni, buat sewa. Sewa kenderaan. Sewa unta, sewa kardai. Apakah kami dapat pahala? Lalu jawab Ibnu Umar, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Rasulullah seorang lelaki, dia tanya macam kamu tanya aku. Kamu tanya soalan kepada aku, apa hukum menyewakan kenderaan pada musim haji dalam keadaan kami berihram? Kami juga buat haji. Tapi kami buat perniagaan juga. Menyewa binatang. Kata Abdullah bin Umar, pada zaman Rasulullah ada orang tanya soalan yang sama. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Sehinggalah turun ayat, Laisa alaikum junah. Tidak salah berniaga mencari rezeki musim haji. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sambil berkata, Antum hujjaj. Kamu ialah jemaah haji. Makna tak salah. Kamu jemaah haji, nak berniaga, tidak salah. Maka ini tentang hukum hakam yang berkait dengan haji. Jadi secara jelas, turunnya ayat ini bagi menjelaskan bagi orang yang melaksanakan ibadat haji yang berada pada musim haji, maka tidaklah salah untuk mereka mencari, mengambil upah. Imam Ahmad pada musim haji mengambil upah memikul beg. Dan sebahagian mereka mengambil upah untuk menolak orang tawaf dan sa'i. Sebahagian mereka mengambil upah untuk membawa air ke tempat-tempat kediaman. Dan kadang mereka berihram, tidak salah apa-apa. Tetapi mana lebih afdal? Secara umumnya yang lebih afdal ialah menumpukan kepada ibadat haji. Tetapi tidak salah kalau orang nak cari income musim haji. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, maka yang afdalnya ialah sepenuhnya kita menumpukan ibadat haji tersebut supaya kita dapat melaksanakan ibadat tadi dengan sempurna, dengan baik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Fa'iza afattum min Arafat, bila mana kamu telah selesai berada di padang Arafat, maka hendaklah kamu bergerak menuju ke Masy'aril Haram, yakni ke Muzdalifah. Dalam pergerakan tadi sebutlah nama Allah banyak-banyak. Jangan diam macam tu. Sebut nama Allah. Wadhkuru, dan sebutlah nama Allah. Bersyukurlah pada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, dahulu-dahulu kamu sesat. Bukan sekadar sesat akidahnya dulu. Bukan sesat cara buat haji yang sebenar. Tidak dipimpin. Sebab ibadat haji yang bermula pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS telah diselewengkan begitu rupa sehingga tak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah. Mana yang memang Nabi Allah Ibrahim wariskan kepada umat manusia, mana yang telah ditokok tambah. Maka dengan adanya Nabi SAW, dengan adanya wahyu yang diturunkan, maka diperbetulkan kembali haji sebagaimana zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, khudhu anni manasikakum. Tengok cara aku buat haji ni. Kerana Rasulullah SAW mengembalikan keaslian ibadat haji. Sebagaimana daripada mula disyariatkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Dahulu, kata ulama, adalah orang Arab, mereka akan berwukuf di Arafah. Manakala orang Quraisy, dia akan berwukuf di Muzdalifah supaya pendek sikit jarak perjalanan. Orang-orang Quraisy, mereka orang kaya. Orang kaya tak nak jalan banyak. Lalu mereka wukufnya di Muzdalifah. Orang Arab lain kena wukuf ke Arafah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, sehingga ayat, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ, hendaklah kamu bergerak daripada tempat di mana orang ramai bergerak, yakni padang Arafah. Bukannya bergerak daripada Muzdalifah. Tadi saya dah sebut tadi, dulu orang Arab Quraisy, kerana mereka bangsawan, mereka tidak ukur di Arafah. Mereka ukur kat mana? Muzdalifah. Jadi dekat sikit dengan Mina. Dan mereka boleh terus melontar. Manakala orang Arab lain yang bukan Quraisy, mereka terpaksa berukur di Arafah. Maka dengan turun ayat ini, Allah Ta'ala membetulkan kembali bahawa semua orang mesti wukuf di Arafah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, summa afidu min haitsu afadhan nas, maka hendaklah kamu bergerak sebagaimana daripada tempat yang mana manusia bergerak. Manusia ramai, kan orang Quraisy sedikit yang duduk Muzdalifah, yang ramai-ramai semuanya berada di Arafah. Yang ramai itu yang betul. Yang VVIP Quraisy ini salah. Maka Allah memerintahkan supaya
wukuf di Arafah, kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah, dan sepanjang bergerak wastaghfirullah, mohonlah ampun pada Allah. Kenapa Allah suruh mohon ampun? Sebab kita sepanjang buat haji dan jemaah haji, sepanjang buat haji pasti ada kekurangan. Kita tak boleh kata kita perfect. Daripada kita mula niat, daripada mula pakai ihram, berniat melakukan tawaf sa'i sehingga kita berwukuf di Arafah, dan kemudian bergerak semua dalam perjalanan umrah dan haji kita, lihat tamattu' ataupun qiraan ataupun ifrad, maka kita pasti ada kekurangan, kesalahan, kelalaian, kecuaian. Kadang-kala datang rasa macam terbeban, kadang-kala rasa macam tertekan, kadang rasa terfikir ni duduk rumah lagi sedap ni. Maka itu semua kecuaian-kecuaian yang berlaku. Kadang-kala kita tidak fokus ibadat. Orang wukuf sibuk doa, kita sibuk tidur. Bangun-bangun malam lah. Artinya kita macam terlepas benda-benda, momen-momen yang penting di padang Arafah. Maka Allah ajar kita sepanjang perjalanan Arafah menuju ke Muzdalifah, demikian juga Muzdalifah menuju ke Mina, memperbanyakkan menyebut Allah, bertakbir, bertahlil, bertasbih, beristighfar, selain daripada bertalbiyah. Banyakkan talbiyah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita lihat keseluruhan penafsiran ayat ini, di mana Allah Ta'ala menjelaskan tiada dosa kepada kamu untuk kamu mencari rezeki yang halal sepanjang musim haji, melalui cara jual beli ataupun sewaan, selagi mana ia bukanlah tujuan utama kamu. Tujuan kita tetap haji. Niaga ni cuma sampingan. Jangan terbalik pula. Meniaga yang menjadi tujuan asas dan haji cuma sampingan. Dah halang-halang meniaga ni, Ustaz, kita pun buat haji sekali. Jangan. Haji tu menjadi maksud al-asasi, al-maksudul asasi, tujuan utama. Meniaga ini tabaan lil ibadah. Tabaan maknanya part time. Ngekor je. Bukan menjadi asas. Kerana ibadat haji itu lebih utama berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, jadi penuh kekhusyukan. Kata ulama, siapa yang nak meniaga pada musim haji ada syarat. Syaratnya jangan mengurangkan ketaatannya kepada Allah dan menyibukkannya daripada melaksanakan ibadat haji. Jangan duk meniaga-meniaga, kita masjid lambat, kita pergi wukuf Arafah pun lambat, kita pun keluar cepat sebab meniaga. Yang sepatutnya bila mana kita wukuf Arafah, sunat kita himpunkan malam dan siang. Artinya kalau kita tahu waktu wukuf di Arafah ialah selepas waktu zuhur, sunat kita terus berada di Arafah sampailah tenggelam matahari. Bila masuk waktu malam barulah bergerak ke Muzdalifah. Tapi orang-orang bisnes ni dia bergerak awal. Sebab apa? Nak bisnes pula ni. Maka kalau begitu merosakkan kesempurnaan haji, maka sebaiknya jangan. Kita boleh berbisnes, kita boleh cari income sepanjang musim haji dan kadang kita berihram atau kita menjadi jemaah haji dengan syarat tidak mengurangkan ketaatan kita pada Allah dan tidak mencuaikan kita daripada melaksanakan ibadat haji. Itu syarat dia. Maka berniaga lah. Tak salah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kenapa kita perlu memperbanyakkan zikir kepada Allah. Daripada Arafah menuju ke Muzdalifah dan demikian juga ke Mina, semuanya itu untuk menunjukkan kesediaan, kesungguhan, fokus kita kepada ibadat pada Allah. Dan mengambil kesempatan daripada waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia untuk memperbanyakkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang berikutnya dengan firman-Nya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, bila mana kamu telah selesai menunaikan ibadat haji kamu, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, maka sebutlah, ingatlah Allah banyak-banyak sebagaimana kamu menyebut nama bapa-bapa kamu, moyang-moyang kamu, bukan lebih banyak daripada itu. Menjadi kebiasaan Arab Jahiliyah. Bila mana mereka sesudah melaksanakan wukuf Arafah, pergi ke Muzdalifah,
Kemudian mereka pun berkumpul di Mina. Kemuncaknya kat kumpul kat Mina. Mina ni semua orang akan berkumpul. Maka bila berkumpul, masing-masing bangga dengan keturunan masing-masing. Berbangga dengan kabilah masing-masing. Berbangga dengan nenek moyang masing-masing. Berbangga dengan keturunan masing-masing. Akhirnya selepas mereka selesai menunaikan lontaran, lalu mereka akan menyebut tentang bapa mereka siapa. Atuk mereka siapa. Moyang-moyang mereka siapa. Semuanya bertujuan untuk berbangga. Sebab itu kata Ibn Abbas, annal araba kanu indal farar min hajjatihim ya'uddul wahid minhum ayyama abaihi fis samahati wal hamasati wasilatir rahim wa yatanashaduna fiha al ash'ar falamma an'ama Allahu 'alaihim bi ni'matil Islam amarahum an yadhkuruhu ka dzikrikum li abaihim. Orang Arab bila mana mereka selesai menunaikan ibadat haji, seorang akan membilang-bilang kelebihan ayah-ayah mereka, kelebihan datuk nenek mereka, dari sudut pemurahnya, semangatnya, yakni pejuangnya, menghubungkan silaturahimnya, dan mereka akan membaca pelbagai syair untuk berbangga dengan kabilah mereka. Maka bila mana Allah muliakan mereka dengan Islam, maka Allah ajar pada semua jemaah haji, tak payah banggalah dengan bapa-bapa kamu, tak payah banggalah dengan kabilah keturunan kamu, tetapi berbanggalah dengan memuji Allah, dengan menyebut Allah Ta'ala banyak-banyak. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, ketika mana Nabi SAW bergerak dengan unta baginda yang bernama Qaswa dan tawaf menaiki unta pada hari pembukaan kota Mekah. Maka Rasulullah beristilam dengan rukun dengan menggunakan tongkatnya. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kemudian baginda beri satu ucapan. Sewaktu Rasulullah masuk ke Mekah, Nabi naik kuda. Rasulullah tawaf naik kuda. Kerana bersesuaian, tawaf naik unta. Bersesuaian Mekah waktu itu. Yang memang boleh tawaf dengan kenderaan, boleh tawaf jalan kaki. Maka baginda SAW tawaf menaiki unta bernama Qaswa. Dan bila sampai pada rukun yang perlu diistilam disentuh, itu rukun Yamani, Nabi gunakan tongkat dia. Nabi pun cuik je. Tangan memang tak sampai naik kenderaan dengan tongkat. Sesudah itu Nabi SAW bersabda di hadapan ramai orang ni yang sedang tawaf, amma ba' ayuhan nas, inna Allah qad azhaba ankum hamiyatal jahiliyah wa tafakkakaha, ya ayuhan nas innaman nasu rajulan birrun taqiyyun karimun ala Allah aw fajirun syaqiyyun hayyinun ala Allah. Thumma tala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nabi bersabda adapun selepas itu, wahai manusia, Allah Ta'ala telah menghapuskan semangat jahiliah dan perpecahan jahiliah yang ada pada kamu. Kamu semua dah Islam, semangat jahiliah Allah Ta'ala dah haramkan. Jangan lagi bersemangat jahiliah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu cuma ada dua kelompok. Satu kelompok yang berbakti, yang bertakwa, yang pemurah, yang mentaati Allah. Satu lagi kelompok yang jahat, yang celaka, yang hina di sisi Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk kamu mengenali antara satu sama lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang bertakwa. Kemudian Nabi SAW pergi ke Arafah, khutbah Hajjatul Wada' pula. Nabi SAW ke mana bergerak ke Mina pada hari Tasyrik. Maka Nabi SAW juga berkata pada orang-orang Islam yang mereka masih lagi terpengaruh dengan zaman jahiliah, bila berkumpul cerita tentang nenek moyang mereka, cerita tentang keturunan mereka. Maka baginda bersabda, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa aballagtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Tuhan kamu satu, ayah kamu pun satu. Tiada kelebihan orang Arab mengatasi orang Ajam. Tidak juga ada kelebihan orang Ajam mengatasi orang Arab. Tidak juga orang yang berwarna merah kepada orang yang berwarna hitam.
Tidak juga orang berkulit hitam mengatasi orang yang berkulit merah. Melainkan dengan bertakwa. Apakah aku sudah menyampaikan? Lalu para sahabat berkata, Rasulullah telah menyampaikan. Artinya, kalau selama ini haji, ruang untuk berbangga dengan kabilah, Islam membatalkannya. Haji ialah ruang untuk memperbanyakkan ingat Allah. Daripada di padang Arafah, memperbanyakkan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Memperbanyakkan talbiyah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan baca Quran. Sehingga bergerak Arafah selepas terbenam matahari. Dan terus berzikir sehingga sampai di Muzdalifah. Berada seketika sehingga tengah malam. Dan kemudian bergerak menuju ke Mina selepas subuh. Sebaiknya. Kalau malam nak bergerak pun dah boleh. Dan menyebut nama Allah lagi. Sehingga sampai dekat Jamrah. Disebut Jamrah Aqabah. Pada malam raya, maka waktu mana melontar, maka barulah diputuskan talbiyah dan digantikan dengan takbir. Di sepanjang tadi zikir, tahmid, tahlil dan perbanyakkan talbiyah. Tapi waktu mana sampai ke Mina, pada malam raya, kalau dalam mazhab kita, boleh melontar malam raya. Dalam mazhab lain kena tunggu dulu sampai subuh hari raya. Subuh hari raya, yakni subuh 10 Zulhijjah, barulah melontar Jamrah Aqabah. Pada hari ke-10 tadi, cuma melontar Jamrah Aqabah. Tak ada ula, tak ada wusta. Cuma Aqabah saja. Kemudian rehat. Bertahlul, yakni bercukur. Dan juga menyembelih. Kalau yang nak buat sembelihan. Maka seorang kena cukur rambut, kemudian dia bertahlul. Maka hari itu selesai. Masuk hari pertama, kedua, ketiga, disebut hari tasyrik. Tapi untuk hari ke-10 Zulhijjah, amalannya cuma melontar Jamrah Aqabah. Maka menjadi kebiasaan orang Arab, bila mereka habis melontar, mereka bangga dengan keturunan. Allah turunkan ayat, jangan bangga dengan keturunan. Perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menceritakan. Faminan nas, di kalangan manusia selepas selesai menunaikan haji. Atau di kalangan manusia sepanjang menunaikan ibadat haji. Man yaqulu rabbana atina fid dunya, hanya meminta dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak ada bahagian akhirat kelak. Wa minhum, dan di kalangan mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pemeliharaan daripada api neraka. Mereka lah orang yang benar-benar mendapat bahagian yang diusahakan. Artinya Allah Ta'ala memuji golongan kedua. Yang berdoa, ya Allah, kurniakan dunia kebaikan, akhirat kebaikan. Inilah orang yang benar-benar mendapat bahagian dalam doanya. Keuntungan dalam doanya. Dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Berhubung dengan ayat ini, para ulama menyatakan, menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Bila mana mereka menunaikan ibadat haji, mereka hanya meminta perkara-perkara duniawi. Sebab memang tujuan mereka haji pun untuk benda dunia. Untuk berniaga, untuk berbangga dengan keturunan, berkumpul dengan semua Arab-Arab yang lain. Kemudian untuk mereka meminta dunia. Seolah-olah mereka menyembah Allah Ta'ala ini hanyalah untuk perkara duniawi. Ini yang berlaku pada sekelompok besar manusia. Manusia ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang beriman dengan Allah, yang percaya Allah, yang beragama hanya untuk menjadikan dunia mereka senang. Maka ini kelompok yang sesat. Satu kelompok lagi ialah mereka beriman pada Allah, mereka berpegang dengan agama Allah Ta'ala untuk mereka mendapat bahagian dunia dan akhirat. Mendapat kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dengan amal-amal yang soleh, dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi maksiat, menjauhi perkara yang boleh menyebabkan mereka masuk neraka, memelihara syahwat mereka. Maka inilah kelompok yang sebenar. Bukan kelompok yang bila mana selesai ibadat haji, lalu mereka cuma minta, mereka kata, wahai Tuhan, perbanyakkanlah ternakan kami, perbanyakkanlah hasil tanam-tanaman kami, kayakan kami, berilah kami dapat sebahagian, kami dapat nikmat itu, nikmat ini. Semua yang mereka inginkan ialah perkara-perkara duniawi. Langsung tidak ada perkara ukhrawi. Kerana mereka tidak beriman dengan sebenar. Yang cara Arab jahiliyah melaksanakan ibadat haji, mereka doa tak doa. Tapi doa mereka hanyalah supaya
mereka dapat banyak nikmat-nikmat dunia. Biar kambing-kambing mereka beranak pinak. Biar kebun-kebun mereka subur. Biar perniagaan-perniagaan mereka untung besar. Dan biarlah dunia-dunia mereka senang, mereka bahagia. Itu saja yang mereka nak. Tetapi orang beriman dia ajar. Allah Ta'ala ajar beriman. Minta hasanatan fid dunia wa hasanatan fil akhirah. Hasanah di dunia iaitu kesihatan, keamanan, kecukupan rezeki, anak yang soleh, isteri yang solihah, pertolongan mengatasi musuh. Manakala kebahagiaan ataupun hasanah di akhirat ialah mendapat pahala terlepas daripada azab api neraka. Maka Allah Ta'ala menyebut ini dua kelompok manusia waktu buat ibadat haji. Artinya tuan-tuan sekalian, siapa buat ibadat haji? Dia nak benda dunia, dia sedang mengekalkan amalan jahiliah. Dan siapa buat ibadat haji? Lalu dia meminta dunia dan akhirat, inilah dia haji yang dianjurkan, yang diajar oleh Islam. Yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok inilah yang benar-benar mendapat kebaikan. Kelompok ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka mendapat bahagian sebenar yang patut mereka perolehi. Dan Allah Ta'ala menyatakan kepada manusia semuanya, wallahu sari'ul hisab. Allah cepat perhitungannya. Cepat pembalasannya. Cepat pemberiannya. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, haji bukanlah untuk kita memperbanyakkan, mendapat segala kemahuan duniawi kita. Jangan, hati-hati. Jangan pergi haji sekadar nak benda dunia. Bahaya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat yang lain. Di antaranya, man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kata Allah Ta'ala, ada manusia yang nak benda segera, nak dunia je, maka kami berikan pada siapa yang kami kehendaki. Tetapi kesudahannya kami jadikan baginya neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalamnya dengan penuh kehinaan dan dilaknat. Dan di kalangan mereka ada yang inginkan akhirat dan berusaha untuk mendapat akhirat. Dalam keadaan mereka beriman kepada kami, merekalah yang hasil usaha mereka itu diganjari dan tidak sia-sia. Semua kami beri mereka apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah Ta'ala tidak pernah menghalang pemberiannya. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan kita, bukan manusia semuanya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang nak akhirat, maka kami tambah bahagiannya di akhirat. Tapi siapa cuma nak dunia, kami cuma beri padanya dunia dan dia tak akan ada bahagian di hari akhirat kelak. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tamat ibadat haji dengan cara wukuf, Muzdalifah dan Mina, kemudian melontar dan tamat ibadat haji, kemudian diikuti dengan doa-doa yang berlaku sepanjang haji. Sama ada dalam waktu haji atau selepas ibadat haji. Allah menyebut ada kelompok manusia cuma nak dunia, maka kami tak bagi bahagian akhirat. Ada yang sebenar meminta dunia dan akhirat dan pemeliharaan pada api neraka. Ini yang mendapat doa yang sebenar, mendapat ganjaran yang sebenar. Lepas itu Allah Ta'ala, selepas cerita hal tadi, Allah Ta'ala datangkan satu ayat, iaitu ayat yang terakhir dalam penafsiran kita pada malam ini. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang tertentu. Apakah maksud hari-hari tertentu di sini? Ialah hari Mina. Kerana sebelum itu, ayat-ayat yang sebelum ini tidak menyebut secara khusus Mina. Menyebut secara khusus tentang Arafah dan Muzdalifah. Sebab tak ada pun Muzdalifah, Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu di kawasan Muzdalifah. Yang hari ini telah dibina masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Yang cuma dibuka sekali je setahun. Bila musim haji? Masjid Masy'aril Haram. Kalau waktu lain dia tak buka, ditutup. Bila mana kami pergi, kami boleh kat luar je lah. Tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berdoa. Dan kawasan itu kawasan Muzdalifah.
Dan kita tahu Muzdalifah ni kita bermabit di Muzdalifah sebagai salah satu daripada wajib haji. Kalau meninggalkannya, haji sah tapi kena bayar dam. Dan sunat kita berada di sana sampailah solat subuh. Tapi kebiasaan jemaah ikut keadaan, ada kadang-kala lepas tengah malam mereka tu berlepas menuju ke Mina. Kerana orang ramai berpusu-pusu. Baik, tidak disebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan perkataan Mina secara khusus, tak disebut. Dan apa yang patut berlaku di Mina. Tetapi pada ayat 203 Allah Ta'ala sebut. Bila Allah menyatakan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang berbilang-bilang itu. Yang tertentu itu. Ayyaman ma'dudat kata ulama iaitu ayyamul Mina. Hari-hari ketika mana berada di Mina iaitu selama 3 hari. Maka Allah suruh ingat Allah dengan takbir. Setiap kali kita melontar jamarat pada hari tasyrik ini. Paling kurang. Paling minimum ingat Allah itu sewaktu melontar jamarat. Kita ada jamrah ula, wusta dan jamrah aqabah. Maka sewaktu kita melontar jamrah ula 3 biji batu. Maka kita bertakbir pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jamrah wusta 7 biji juga. Kemudian jamrah aqabah. Maka selesai 1 hari melontar. Maka kita melontar. Bermula melontar itu ialah selepas waktu zawal, yakni selepas zuhur. Zuhur mula disyariatkan kita melontar. Demikian hari kedua, demikian hari ketiga. Melontar. Maka Allah kata sepanjang 3 hari ini kita akan menunggu di Mina. Atau disebut juga dengan istilah mabit kat Mina. Mabit di Mina ini ialah wajib haji. Kalau kita meninggalkan mabit, maka kita kena bayar dam. Mengikut berapa hari kita tinggal. Maka ini perkara-perkara yang bersangkutan dengan wajib haji. Maka sepanjang di Mina, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak pada hari tersebut. Dengan bertakbir. Dengan takbir rayanya. Sebab masih lagi disyariatkan takbir raya. Kan takbir raya bermula daripada 9 Zulhijjah sampailah hari Asar Tasyrik. Hari akhir Tasyrik, hari ke-13. Maka Allah Ta'ala menyebut, faman ta'ajjala fi yaumain. Siapa yang hanya hendak berada di Mina 2 hari je. Dia nak hari ke-11, 12. Yang disebut sebagai nafa awal. Nafa awal maknanya bergerak cepat. Salah tak? Tak salah. Boleh dia bermalam, artinya dia cuma bermalam, kita katakan, dia cuma bermalam 10 malam 11 dan juga 11 malam 12, 2 malam. Hari 12 sebelum maghrib dia dah keluar daripada Mina menuju ke Mekah atau balik kampung. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa yang menyempurnakan berada di Mina, dia duduk 3 hari di Mina. Dia bermabit daripada 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. 3 malam betul-betul. Dan dia stay sana. Dia tidak keluar melainkan menyempurnakan lontaran terakhir hari ke-13 Zulhijjah. Sebaik saja selepas zuhur, dia akan melontar ula, wusta dan aqabah. Bila melontar dekat ula, sunat dia berdoa. Kemudian melontar dekat wusta, sunat dia berdoa. Bila melontar di aqabah, tidak sunat berdoa. Maka terus bergerak menuju ke Mekah atau balik kampung atau sebagainya. Maka tamatlah hajinya dengan sempurna. Bila Allah Ta'ala menyatakan, limanit taqa, yang buat nafasani ataupun duduk 3 hari di Mina, maka pahalanya lebih besar. Sebab itu disebut inilah bagi balasan kebaikan orang bertakwa. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di Mina selama 3 hari. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Artinya ibadat-ibadat haji ini semuanya tujuan untuk mempertingkatkan takwa kita. Sama macam ibadat puasa yang telah kita jelaskan sebelum ini. La'allakum tattaqun. Sama dengan ibadat-ibadat yang lain, semua ibadat bagi menghasilkan buah takwa. Maka sama juga haji. Bila kita buat haji, nak jadikan kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun, kepada Allah kamu akan dihimpunkan.
maka dinilai kembali ibadat yang kamu lakukan. Jadi kenapa kita perlu bertakwa? Kan itulah bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan sebelum ini. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekal-bekalah kamu dengan bekalan namanya takwa. Kerana ia sebaik-baik bekalan. Maka takwa itu bagaimana? Allah menjelaskan dengan melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah SWT. Maka itu takwa. Melaksanakan ibadat haji itu takwa. Melaksanakan puasa itu takwa. Melaksanakan qisas itu takwa. Melaksanakan jihad itu takwa. Melaksanakan umrah itu takwa. Melaksanakan wasiat itu takwa. Semua ibadat adalah pelaksanaannya untuk mendapatkan takwa. Orang-orang yang cuba bertakwa pada Allah dengan menggugurkan semua ibadat ini, maka dia tak jadi takwa. Bahkan dia mempermainkan agama. Maka Allah Ta'ala katakan, inilah takwa, dan ketahuilah kamu akan dihimpunkan di hadapan Allah SWT untuk dinilai amalan kamu. Maka dengan baca ayat ini, tamatlah cerita ataupun ayat-ayat berkenaan dengan haji. Sempurna. Memang bagi orang yang tak tunaikan haji macam tak jelas lah Ustaz. Ialah orang yang nak pergi haji tu, tuan-tuan, dia orang kursus 2 tahun. Tu pun tak jelas lagi, tak faham lagi. 2 tahun kursus ni. Kita cuma baca sepintas lalu ayat-ayat dalam Quran tentang bagaimana Allah menceritakan haji, falsafah haji, apa yang patut dilakukan. Bagaimana dengan turunnya ayat ini mengubah haji-haji yang telah diselewengkan oleh jahiliah dahulu. Dan Allah Ta'ala mengajar cara yang sempurna mengingati Allah SWT sepanjang musim haji. Jadi memanglah kita tak mungkin, ataupun mungkin sebahagian besar kita tak faham bagaimana kronologi haji yang sebenar. Dan saya tidaklah berniat untuk haji bab haji, kerana kita nak ajar tafsir Quran secara umum kita faham. Namun kalau nak faham tentang haji, kita kena kursus haji, belajar bab haji. InsyaAllah haji ni memang bila belajar tu susah, tapi bila buat senang. Haji ni kalau belajar, tanyalah orang dah pergi haji. Belajar susah, belajar macam susah Ustaz. Tapi bila buat, senang je, macam ni je haji. Kami boleh pergi lagi. Dan memang begitu. Haji atau semua ibadat, kalau tuan-tuan belajar, dia nampak macam susah sikit. Sebab dia benda-benda praktikal. Tapi bila buat, senang je. Taklah susah. Kerana itu kita nak faham sesuatu, ada benda yang kita tak boleh dengar, kita mesti buat. Buat kita nampak macam mana pergerakan kita. Daripada naik kapal terbang, sampai ke Jeddah, bergerak ke Madinatul Hujjaj, bergerak ke hotel, bergerak ke sekian-sekian tempat, buat tawaf, buat sa'i, kemudian kita bertahalul, kemudian menunggu musim haji, kemudian bergerak ke Mina di Tarwiyah, bergerak ke Arafah untuk berwukuf, bergerak ke Muzdalifah untuk mabit, bergerak ke Mina untuk juga mabit di Mina, melantar di Jamarat, bertahalul di sana, kemudian balik semula ke Mekah, tawaf dan sa'i untuk dapat tahalul yang kedua. Orang yang biasa pergi haji, dia pun nampak flow ni, perjalanan ni. Yang tak pergi haji macam tak faham je. Tak apa, tak faham. Kita dengar sesuatu yang insya-Allah keberkatannya nanti kalau kita belajar sampai saatnya kita buat, kita akan mudah faham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.